Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dah habis siri berkenaan dengan peperangan Badar. Peperangan Uhud yang berlaku adalah satu peperangan yang tak sama dengan peperangan lain yang pernah berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama dengan peperangan Badar, tak sama dengan peperangan Khandaq, tak sama dengan peperangan Khaybar, tak sama dengan peperangan Hunain. Sebabnya satu, dan itulah segala-galanya, kerana dalam peperangan Uhud ni ramai para sahabat syahid dan Nabi cedera parah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cedera parah. Maksudnya memang berlumuran darah. Nabi cedera parah. Tak ada peperangan yang begitu dahsyat sekali yang berlaku sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah berlumuran darah selepas peperangan, dan selepas nanti kita belajar bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam punya keadaan dan bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Nabi emotionally, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hancur, dan begitu juga physically Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu cedera parah. Tak ada perang lain selain daripada perang Uhud yang begitu besar tragedi. Selepas ni pun tak pernah, sebelum ni pun tak pernah. Tetapi satu hari bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, Fatimah radhiyallahu anha yang cuci darah Nabi yang tak nak berhenti mengalir tu. Maka Fatimah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pernah tak Rasulullah lebih sakit ataupun lebih menderita daripada ini?" Maka Nabi SAW kata, "Ya, bila aku pergi ke Taif dan orang Taif halau aku dengan lontaran batu." Dia kata penderitaan itu lebih teruk. Maksudnya Nabi SAW tak rasa, walaupun kalau kita dengar dalam apa yang berlaku dalam peperangan Uhud, sebenarnya penderitaan Nabi dalam peperangan Uhud, cedera yang Nabi sallallahu alaihi wasallam alami sangat parah sebenarnya. Sangat-sangat parah. Bermula daripada apa yang berlaku dalam peperangan Badar, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil. Apa sahaja menjadi sebab peperangan itu, tapi Allah kata sebenarnya kami yang telah tetapkan. Untuk apa? Untuk kami membezakan antara hak dan batil. Untuk kami bunuh, untuk kami hancurkan, binasakan orang-orang musyrik, dan untuk kami menunjukkan, beri kemenangan kepada kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cerita bahawa mereka pula bila mereka balik dengan kekalahan peperangan Badar, mereka gunakan harta mereka pula, belanjakan untuk beli senjata supaya mereka dapat serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Allah kata fasayunfiqunha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabun. Kata biarlah mereka belanjakan, Allah pasti berikan kemenangan kepada orang beriman. Jadi peperangan Uhud ni mereka dapat tempoh 1 tahun untuk buat preparation. Ramadan 2 hijrah berlaku Badar, Syawal 3 hijrah berlaku peperangan Uhud. Dan Nabi SAW sikit pun tak dapat khabar tentang serangan besar ni, kecuali selepas tentera Quraisy dah bergerak daripada Mekah. Maka Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu telah hantar seorang dengan minta dia untuk pecut selaju yang mungkin, iaitu kebiasaannya paling laju 7 hari. Dalam 3 hari orang ni telah sampai. Hamba yang Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu utuskan, dan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepucuk surat di Quba, dan dia beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Ubay bin Ka'ab untuk baca surat tersebut. Bila baca, dia beritahu bahawa tentera yang berjumlah lebih kurang 3,000 orang dengan kelengkapan, dengan kuda lebih kurang 200 ekor kuda, dah berlepas daripada kota Mekah untuk serang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Ubay, sebab Nabi tak boleh baca surat tu, Nabi minta Ubay bin Ka'ab yang baca surat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan sampaikan khabar kepada sesiapa pun selagi saya sendiri tak beritahu. Sebab tak nak kelam kabut keadaan kota Madinah. Sebab ini serangan mereka buat kan, serangan ke kota Madinah terus. Jadi saya dah beritahu kenapa mereka buat, kerana mereka tak dapat menerima kekalahan. Maka bila Abu Sufyan telah berjaya bawa kafilah yang penuh dengan barangan keuntungan tu, mereka telah collect balik duit tu semua. Abu Sufyan telah panggil Safwan bin Umayyah. Dia kata bapak kamu mati dalam, mereka telah bunuh bapak kamu dalam peperangan Badar, iaitu Umayyah bin Khalaf. Dan dia panggil Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, bapak dia juga telah disyahidkan pula, dibunuh dalam peperangan Badar. Abu Jahal, mereka telah bersedia untuk memimpin tentera ni, untuk balas dendam atas apa yang berlaku. Jadi mereka telah attack. Yang Abu Sufyan ketua dia, kanan dia letak Khalid ibn al-Walid,
Di kanan dia, maksudnya yang pegang bendera di sebelah kanan, dan sebelah kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Safwan ni dia punya yang koordinate, Safwan bin Umayyah. Maksudnya salah seorang penasihat lah, Safwan bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf lah mereka ni. Mereka telah datang dan mereka telah diorang sediakan orang-orang yang berdekatan juga. Tu mereka yang tak dapat datang tu mereka bagi senjata, ada yang bagi pakaian, maksudnya pakaian besi, dan mereka telah pakai lebih 700 orang daripada tentera mereka ada berpakaian besi. Dan mereka 200 ekor unta ni jumlah yang besar. Tak kira dengan unta-unta lagi yang mereka bawa. Maka mereka telah, Abbas radhiyallahu anhu selepas berlaku peperangan Badar, dia telah menunjukkan keislaman dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi spy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tak dapat tahu langsung sebab mereka dah syak, ataupun dia tak nak bagi tahu khabar sebab dia tak tahu exactly bila tentera tu nak keluar. Jadi bila dia keluar saja dihantar orang, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan semua, mula Nabi sallallahu alaihi wasallam mesyuarat dengan para sahabat besar. Daripada hari yang nak berlaku peperangan Uhud tu, pada hari yang sama Nabi telah kumpulkan semua. Mereka berkumpul juga untuk solat Jumaat. Di semua yang mereka berkumpul ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa tentera daripada Mekah telah datang untuk serang kita, apa yang kita nak buat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawa aku bermimpi bahawa mereka akan serang di tempat yang akan ada kanan kirinya, maksudnya di Gunung Ganang. Madinah sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bainal labatain, maksudnya memang dikelilingi oleh dua gunung kan. Ni gunung, ni Kuba, ni Uhud. Faham ya? Gunung, Kuba, Uhud. Kita pergi Kuba kan, Masjid Kuba tu adalah masjid pertama yang Nabi SAW bina daripada Mekah. Kalau Mekah daripada selatan kan, dia mula akan bertemu di Kuba dulu. Di sebelah kanan pun gunung, sebelah kiri pun gunung, depan itulah gunung Uhud. Para sahabat yang muda ketika itu, mereka yang muda-muda ketika itu, mereka katakan Rasulullah, Nabi kata macam mana cadangan, sama ada kita nak tunggu dalam kota Madinah ni, sebab Madinah ni adalah kota yang diiringi atau dikelilingi dengan gunung ganang, yang mana memang Abdullah bin Ubay, ketua munafik, kata memang tak pernah lagi ada orang serang Madinah yang boleh menang, sebab Madinah ni memang tempat yang sangat strategi. Maka dia kata dia setuju. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pandangan saya untuk kita duduk dalam ni tunggu mereka datang. Tapi orang muda, mereka yang tak dapat pergi peperangan Badar kan, atas apa saja alasan, mereka kata ya Rasulullah, bukankah lebih baik kita keluar dan berjihad dengan mereka di medan pertempuran. Maksudnya pergi berjihad lah, bukan tunggu di sini. Cadangan yang begitu banyak datang daripada anak-anak muda ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat keputusan, kata baiklah kita akan keluar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pulang untuk pakai pakaian besi. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang tu, sahabat besar marah. Mereka bila Nabi dah bangun, mereka marah. Orang muda kata, kan pandangan Nabi untuk perang di sini, kenapa kamu tekan sangat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar perang? Jadi orang kata kami tak tahu. Kami sebab atas semangat jihad di jalan Allah, kami nak syahid di jalan Allah, kami nak berjihad di jalan Allah sebab ganjaran yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang harridil mu'minina 'alal qital. Nabi sentiasa encourage mereka, dorong mereka. Mereka telah hantar, mereka tak apalah apa pun. Mereka kata kalau macam tu kita ikut je lah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya cadangan, iaitu kita duduk di Madinah saja. Hamzah bin Abdul Muttalib, mereka telah utuskan untuk pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tak payah keluarlah ke medan Uhud, kita terima saja cadangan Nabi yang awal tu, iaitu untuk berada di kota Madinah sahaja dan tunggu. Sebab dalam kota Madinah ni, kota adalah protected. Dan kedua, bila berlaku peperangan dalam bandar, orang bandar lebih tahu tentang selok belok, lorong-lorong kan, macam mana nak kalah kan, bukan senang kan. Jadi dan dia memang susah mereka nak serang. Itulah yang nanti kita akan belajar dalam peperangan Khandaq nanti, bagaimana mereka duduk dalam Madinah dan mereka gali parit yang besar tu kan. Bila Hamzah radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah, kata ya Rasulullah, kita telah mesyuarat balik, kata kita utamakan cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tidak boleh bagi seorang nabi selepas dia berpakaian besi untuk dia tangguhkan ataupun dia buka selagi tak selesai perang, dan tak boleh maksudnya keluar juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kumpulkan semua sahabat, mereka dapat kumpulkan beberapa ekor kuda saja, mereka tak ada apa. Jumlah mereka lebih kurang dalam 1,000 orang, dan dalam tu
yang ada pakaian besi pun tak sampai 200 orang, yang ada kelengkapan peperangan pun sedikit. Sebab hari yang sama nak keluar. Hari yang sama nak keluar. Sebelum tu Nabi buat persiapan, tanya dengan sahabat-sahabat besar, dan Nabi sebelum tu Nabi hantar dulu wakil untuk dapatkan kepastian, sebab tak nak lah tiba-tiba keluar pergi buat persiapan perang, tengok tak betul. Walaupun Abbas radhiyallahu anhu adalah bapa saudara Nabi, Nabi percaya, tapi Nabi nak pastikan, yalah, perang kan bukan perkara kecil, mana tahu mereka tipu Abbas ke, saja-saja ke. Maka Nabi SAW nak tahqiq tu pun, nak kepastian tu pun dah 2-3 hari. Bila Nabi SAW dah dapat tu, maka hari yang sama Nabi SAW minta keluar. Sembahyang Jumat, terus keluar. Terus menghadap ke Gunung Uhud. Di Gunung Uhud ni adalah bukan satu gunung. Gunung-gunung Uhud lah. Gunung-gunung Uhud. Di Gunung Uhud ni di belah utara daripada Madinah. Ke arah utara Madinah, North Madinah. Di kedudukan dia di utara Madinah. Jadi mereka datang daripada Mekah. Kalau mereka nak pergi Uhud, daripada Kuba pun tak boleh masuk, sebab Kuba ni ada kebun-kebun kurma. Mereka kena pusing ke atas. Dan nak pergi ke Uhud pun, dia orang kena pusing lagi gunung Uhud. Jadi strategi Nabi SAW ialah dapat wahyu daripada Allah kan, supaya mereka lagi penat. Mereka terpaksa genjak ke belakang lagi, pergi ke jauh lagi, lepas tu patah balik datang ke Madinah, ke arah Uhud. Kan Nabi SAW beritahu, Uhud ni termasuk dalam haram. Termasuk dalam haram. Jadi Nabi SAW telah pilih Gunung Uhud tu tempat, ialah atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tempat tu memang sangat strategi, iaitu Nabi SAW telah tempatkan tentera mereka, belakang mereka menghadap gunung kan, depan mereka menghadap musuh. Gunung belah sana kan, mereka menghadap musuh ke sini. Musuh kena pusing datang lah, sebab semua jalan tutup kan, kanan kiri pun tutup. Dan ada satu jabal yang dipanggil Jabal Ainain, dan kemudian dipanggil Jabal Panah tu kan. Jadi Nabi SAW telah tempatkan pemanah-pemanah di atas gunung tu. Gunung tu kemudian baru dapat nama yang lain. Sebelum tu dipanggil Jabal Ainain. Dan Nabi SAW maksudnya, daripada sini saja ada laluan untuk mereka datang kan. Saya beritahu tadi, mereka kena datang dari Mekah, kena pusing. Dia pusing Gunung Uhud tu, datang nak masuk tu pun dah ada pemanah kat sini, Nabi SAW dah letak. Dan Nabi pesan kepada mereka, pemanah-pemanah ni, yang lebih 50 orang, lebih kurang 50 orang, kata, apa jadi sekalipun, jangan turun daripada bukit ini. Jangan turun daripada gunung ini. Walaupun, Nabi SAW dengan tahqiq ni riwayat muttafaq alaih, Nabi kata, walaupun jenazah orang Islam dah menjadi bangkai sehingga dimakan burung-burung sekalipun, jangan turun selagi tak dapat arahan daripada aku sendiri. Selagi tak dapat arahan daripada aku sendiri. Maka sahabat kata, baiklah, tetapi yang berlaku kita akan dengar ini sebaliknya. Maksudnya sesuatu yang tak dapat dibayangkan, maksudnya berlaku. Maka mulalah peperangan, yang mana bila mereka pun sampai, maksudnya tentera daripada Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Khalid ibn al-Walid ni memang orang yang pandai strategi peperangan. Dia belajar. Bapa dia Walid bin Mughirah, pembesar Mekah yang kaya raya. Dia anak dia semua dia ajar. So dia hantar pergi belajar semua latihan ni. Khalid bin Walid ni ada kelebihan dia, iaitu dia memang belajar peperangan ni. Anak Walid bin Mughirah yang Allah turunkan surah Muddathir tentang As-Saqar tu kan. Saqar tu, wa ma adraka ma Saqar tu adalah tentang Walid bin Mughirah akan masuk dalam neraka tu. Allah sebut dalam surah Muddathir, Walid bin Mughirah, bapa kepada Khalid bin Walid. Mereka ni semua anak-anak orang-orang yang musyrik besar. Ikrimah anak Abu Jahal, Safwan anak anak Umayyah, Safwan bin Umayyah. Abu Sufyan bin Harb ni dia sendiri seorang ketua. Dan mereka pun datang dengan dia orang punya isteri-isteri. Wanita-wanita pun datang sekali. Sebab apa? Sebab dua sebab. Satu, untuk dapat sokongan, maksudnya lepas peperangan kalau ada yang cedera parah. Kedua, supaya dapat dorongan, takkan nak kalah. So mereka ni akan menyanyi, bagi sokongan kan. Dan lagi satu, barulah mereka akan perang betul-betul, maksudnya mati-matian. Sebab apa? Bila bawa wanita, kalau tewas, maksudnya wanita akan diambil oleh pihak lawanan lah, sebagai banduan kan. Jadi takkan nak biarkan perkara tu berlaku. Jadi untuk nak bagi memang kita kena menang juga, mereka akan bawa wanita-wanita sekali. Yang mereka bawa. Jadi Hindun kita panggil kan, Hinda binti Utbah, dia pun datang juga.
Dialah yang nyanyi lagu kan, Lahadus Sahabah, yang dia menyanyi beberapa ungkapan syair dia yang famous dalam Lahadus Sahabah. Di peperangan kali ini, tentera yang datang daripada Mekah, bilangan mereka 3,000 orang dengan kelengkapan. Dan di Madinah yang tadi 1,000 itu pun, dalam perjalanan apa yang berlaku, Abdullah bin Ubay, dia telah lari. Dia kata dalam perjalanan dia patah balik. Dan dia bawa 300 orang munafik yang bersama dengan, sebab tu Allah sebut dalam Quran, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Dalam peperangan Uhud ni, Allah Subhanahu wa taala nak pula bezakan antara mukmin dan munafik. Allah nak bagi tahu siapa munafik sekarang ni. Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu siapa yang munafik. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala telah fardukan peperangan ni, kutiba alaikumul qital, fardu. Sebelum peperangan Uhud pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mimpi dah. Cuma Nabi tak faham takbir mimpi itu. Bila dah habis peperangan Uhud, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dia nak tahu waliya'lamal ladzina nafaqu. Allah kata, Allah sebut dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni Allah turunkan untuk cerita tentang peperangan Uhud sepenuhnya. Maka dia kata tak adalah, dia kata tak akan berlaku peperangan alasan. Sebab dia takut. Tapi dia kata kepada orang-orang, dia 300 orang, dia kata, Nabi tak dengar nasihat saya. Nasihat dia tadi apa? Kita perang dalam Madinah je, jangan keluar. Dia kata, buat apa saya nak dengar cakap Nabi? Kata. Dia tak dengar sebab dia bajet dia hebat. Pada awal sirah dulu kita belajar, dia sebenarnya tunggu masa saja untuk jadi ketua orang Madinah. Sebab tu dia tak puas hati bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yalah, of course Nabi sallallahu alaihi wasallam dah menjadi ketua mereka. Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Jadi 300 orang telah patah balik bersama dengan Abdullah bin Ubay. Dia kata apa? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Dia kata apa? Tak, dia kata kalau kami tahu, dia kata kami tahulah tak adalah perang ni, kalau ada kami ikut dah, dia orang ni tipu je. Tapi sebenarnya mereka hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Allah sebut, kata mereka ni sebenarnya lebih dekat daripada kufur daripada keimanan. Mereka tak beriman pun sebenarnya. Ketika itu para sahabat terbahagi kepada dua golongan. Bila mereka 300 ni lari, yang baki tinggal berapa? 700. 300 dah lari dah, tinggal 700 lagi. 700 ni pun terbahagi kepada dua. Satu golongan kata, sekarang ni kita kena perang dengan Abdullah bin Ubay dan orang ni dulu. Kata mereka ni munafik. Kata kami tak boleh terima mereka ni. Sebab mereka lari daripada tentera. Terang-terangan mereka ni musuh. Terang-terangan mereka musuh. Musuh dalaman lagi bahaya daripada musuh datang dari luar. Kata. Dan kedua kata, tak apa, kita apa, ikut je Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pergi terus perang. Dan bila dah jalan, ada juga yang berbolak-balik lagi. Kan ada yang berbolak-balik ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, izhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah sebut tentang mereka. Bila hati mereka dah mula berbolak-balik, ada sebahagian kata kita patut balik sebab memang tentera kita pun dah lemah kan. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, teruskan kamu, wallahu waliyuhuma, Allah pembela kamu, Allah pemelihara kamu. Maka mereka telah, dengan ayat ni mereka pula bangga kemudian, kata Allah sebut, kata Allah wali mereka, Allah kawan mereka. Mereka bangga. Sedangkan masa tu mereka dah berbolak-balik, nak pergi ke, nak balik ke, nak serang ke kan. Allah puji mereka, maka mereka telah teruskan perjalanan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa yang berlaku sebelum aktual peperangan Uhud berlaku di medan peperangan Uhud. Ya, Khalid bin Walid memanglah seorang genius dalam taktik peperangan. Dia tahu semua. Jadi dia lebih, sebab tu mereka bawa dia kali ni. Badar dia tak ada, mereka bawa dia sebab nak supaya dia dapat, mereka datang untuk balas dendam atas kematian-kematian yang berlaku di dalam peperangan Badar. Dia perhati dulu apa yang berlaku. Ramai orang tak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah sebaliknya. Walaupun kita dengar begitu dahsyatnya berlaku peperangan Uhud ni, tetapi sebenarnya ketentuan Allah sebaliknya, iaitu Allah Subhanahu wa taala mahukan sesuatu yang lebih besar yang daripada mereka ni semua. Serangan yang mereka buat pertama, sebab strategi Nabi yang begitu cantik sekali, mereka tak boleh datang daripada belakang sebab gunung, satu jalan masuk saja
tentera, Nabi dah tetapkan saf demi saf, kan? Dan ada pula pemanah. Jadi serangan pertama yang mereka masuk je, serang saja sekali, serangan bertubi-tubi sehingga tentera terpaksa berundur ke belakang, kan? Masa tu sebelum mula peperangan, Nabi SAW kata dalam memberi semangat kepada para sahabat, kata, ini pedangku, siapa yang nak ambil pedang aku dan perang dan tunaikan hak pedang aku ini. Maka seorang-seorang semua angkat tangan. Umar radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam sepupu Nabi SAW, sebab dia yang cerita perkara ni. Tapi Nabi tak bagi. Abu Dujanah, Nabi tanya lagi, siapa yang nak ambil pedang aku ni dan dia nak perang sehingga tunaikan hak pedang ini. Maka Abu Dujanah bangun, dia kata, ya Rasulullah, apakah hak pedang ini? Nabi SAW kata, dia akan perang sehingga pedang ni patah ataupun dia syahid di jalan Allah. Maksudnya dia akan perang berterusan tanpa sedikit pun mengaku kalah, tanpa dia membunuh, dan hak kedua, tanpa dia menggunakan pedang ni untuk perkara yang salah. Maka Abu Dujanah minta Nabi SAW beri kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah lah sahabat Ansar yang telah mendapat pedang Nabi SAW, dan dia telah gunakan dalam perang Uhud ni, dan dengan penuh semangat sekali, sehingga Zubair bin Awam tadi yang saya sebut sepupu Nabi, dia terasa bila Nabi tak bagi pada dia. Sebab Zubair bin Awam ni, Nabi sendiri kata hawari Nabi, dia memang seorang yang pertama yang telah hunuskan pedang di Mekah dulu. Saya cerita kan, di Mekah dulu bila dapat berita kata Nabi kena colek, Nabi SAW telah kena tangkap, dia yang pertama bawa keluar pedang, bawa lari pedang. Kata, siapa yang telah colek Nabi SAW, saya akan bunuh dia. Dia orang pertama yang keluarkan pedang. Dia terasa, dia kata, maka aku pun telah, dan dalam peperangan ni pun dia tunjuk keberanian dia. Nanti saya cerita dalam ni, dia kata, aku pun ikut Abu Dujanah, aku nak tahu apa yang kelebihan dia sangat sehingga Nabi bagi kepada dia. Maka dia kata, Abu Dujanah, dia bawa pedang Nabi SAW maju ke depan tanpa hiraukan apa saja, siapa saja datang depan dia, semuanya dia telah pancung dengan pedang tu. Maksudnya pancung sampai dah dia tembus ke belah sana, sampai ke khemah wanita. Sampai dia, masa dia nak pancung Hindun tu, terdengar suara perempuan menjerit. Dia terkejut, dia ingatkan lelaki tu wanita. Dia kata masa tu pun bila dia nampak Hindun minta bantuan, dia pun tak sampai hati. Maka Zubair bin Awam kata, dia jumpa Abu Dujanah, dia kata, aku dah yakin bahawa Nabi SAW telah berikan pedang kepada orang paling layak, tapi dia kata aku tak puas hati, kenapa kau tak bunuh Hindun? Dia kata, sebab Nabi SAW telah pesan tak boleh gunakan pedang ni untuk perkara yang salah. Dia kata, wanita tak boleh bunuh. Salah satu usul dalam peperangan, mereka tak bunuh wanita-wanita. Zubair bin Awam dalam peperangan Uhud, dia memang sangat berani. Jadi ada seorang nama Talha bin Abu Talha, bukan Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ni sahabat Nabi, ni musuh. Talha bin Abu Talha, dia memang seorang yang, maksudnya yang sangat handal dalam peperangan. Dia maju ke depan, dia pula cabar dia, siapa nak lawan, siapa berani lawan dengan saya. Zubair bin Awam, mereka bukan semua ada kuda, dia lompat, dia naik kuda Talha bin Abu Talha tu dan dibunuh Talha bin Abu Talha atas kuda dia. Begitu berani sekali Zubair bin Awam. Sebab tu kata hebat Zubair bin Awam ni. Masa mereka masuk ke kota Mesir kan, mereka baru bicara, kata betul ke sahabat datang nak tawan kota Mesir ni apa semua. Mesir ketika itu di bawah Muqawqis, iaitu di bawah pemerintahan Rom. Rom memang pemerintahan yang paling kuat pada masa tu. Ni zaman selepas tu, zaman bukan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Saya saja teringat maksud Zubair bin Awam lah bersama dengan Amr bin As, bila mereka masuk bersama, dia panjat kubu istana raja tu, dia berdiri ke atas tu. Masa tu dia orang kelam kabut lari keluar. Begitu berani dia, seorang aja dia panjat naik atas. Ni Nabi bagi tahu hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap Nabi ada seorang pendamping dia, maksudnya pembela ataupun dia punya special bodyguard, dan hawari ku adalah Zubair bin Awam. Dan para sahabat bagi tahu, kata dalam antara para sahabat ni ada beberapa orang yang mana satu sama dengan 1000. Salah seorang Zubair bin Awam, Abu Dujanah, banyak lagi sahabat-sahabat Nabi, Fadl bin Abbas. Mereka ni satu lebih, kekuatan mereka seperti 1000 orang. Bukan sebab fizikal saja, sebab keberanian mereka. Masa dia keluarkan pedang di Mekah, umur Zubair bin Awam masa tu baru 12 tahun. Baru 12 tahun. Maksudnya masa tu pun dia punya keberanian dia kan, masa tu pun umur dia baru 12 tahun saja. Tapi bila pertempuran berlaku yang pertama,
kemenangan besar lah kepada orang Islam, sebab bertubi-tubi serangan mereka dan strategi Nabi dah cantik. Dan Nabi SAW dah pesan kepada pemanah-pemanah apa sahaja berlaku, Abdullah bin Jubair dia punya ketua, apa sahaja berlaku jangan kamu turun daripada bukit ni, gunung ni, jangan turun, kata biarlah kamu nampak jenazah orang Islam dimakan burung sekalipun, jangan turun. Sebab Nabi tahu. Tapi bila mereka nampak kemenangan besar dan mereka mula nampak tak ada siapa dah, mereka dah lari, maka apa yang berlaku, semua orang datang berebut untuk ambil harta rampasan untuk sambut kemenangan lah, kan. Ketika itu masa pemanah-pemanah nak turun pun, Abdullah bin Jubair diingatkan, dia kata, ingat Nabi SAW kata apa jadi sekalipun jangan turun. Mereka kata tapi ini dah menang. Kata Nabi kata jangan, apa sekali jadi pun Nabi kata jangan turun. Tapi kebanyakan mereka telah turun, tinggal lebih kurang 9 orang sahabat saja atas tu, yang lain semua telah turun. Dan bila mereka turun, Khalid ibn al-Walid dia punya taktik, dia tunggu tu saja. Sebab pemanah-pemanah inilah masa tu kekuatan besar bagi tentera Islam. Maka dia buat apa? Dia pusing Jabal. Ada dua riwayat. Satu kata dia pusing Gunung Uhud tu, dia datang balik serang. Ada kedua kata dia pusing Gunung Panah tu dan dia datang. Dan pertama sekali yang dia syahidkan semua yang ada di atas gunung, pemanah-pemanah tu dia syahidkan dulu. Nabi SAW dah nampak. Maka Nabi SAW beri lawangan. Nabi bagi lawangan, kata musuh, tetapi ialah huru-hara bukan semua orang dengar. Ketika itulah tentera Khalid bin Walid, yang Khalid bin Walid bawa beberapa orang tu, dia masuk saja bila dia dah bunuh pemanah-pemanah ni, bila dia masuk ke situ dan dia telah panggil balik orang musyrik, kata sekarang serang, dia kata. Dan serangan mereka, Nabi SAW terpaksa pergi ke belakang bersama dengan para sahabat ketika itu, yang mereka semua yang bersama dengan Nabi SAW untuk membela, semata-mata untuk memberi pembelaan, untuk jaga Nabi SAW. Ketika itu yang pertama, nama yang paling terkenal adalah Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah adalah sahabat yang mana dia berdiri bersama Nabi SAW. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi SAW. Ni beberapa nama yang mereka memang bersama dengan Qatadah bin Nu'man, kan. Qatadah bin Nu'man. Mereka ni semua duduk bila panah sedang datang dengan begitu kuat sekali. Panah yang datang tu, mereka ni sambut atas badan mereka. Mereka sambut atas badan mereka. Talha bin Ubaidillah, kan, sampai dia tahan panah-panah tu dengan tangan-tangan dia, badan-badan dia, sehingga tangan dia hilang keupayaan terus tetap. Jadi mereka semata-mata untuk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia seorang pemanah yang hebat, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah pemanah pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan dalam satu peperangan, iaitu perang yang berlaku pada awal dulu. Jadi dialah yang sedang membela Nabi SAW dengan panah. Nabi SAW bagi panah. Nabi kata, fidaka abi wa ummi ya Sa'ad, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi kata, irmi ya Sa'ad, panahlah. Di Sa'ad yang pemanah yang hebat, sebab tu dah dapat gelaran, kan. Sebab dia adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang Nabi pernah sebut, fidaka abi wa ummi, iaitu aku sanggup tebuskan ibu dan ayahku untukmu. Nabi kata kepada dia, bukan dia kata kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas, sebab dia masa tu membela Nabi SAW. Qatadah bin Nu'man lah ketika itu yang dia kehilangan mata dia sebab panah terus datang dan masuk dalam mata dia. Maka bila Nabi SAW lihat dalam keadaan tu, Nabi SAW angkat mata dia yang telah hancur tu atas tangan Nabi SAW, dan Nabi doa, ya Allah, kata, mata Qatadah telah hilang kerana membela Nabi SAW, membela Rasulmu, maka kembalikanlah kepada dia mata yang lebih baik daripada itu. Maka Nabi letak, dan dia kata, mata aku lebih cantik dan lebih terang selepas itu. Ini para sahabat semangat mereka untuk bela Nabi SAW. Nabi kata, kalau nak lihat Talha bin Ubaidillah bila dah tewas, kan, bila dia dah tewas, dia punya
jaga Nabi SAW, sehinggalah Utbah bin Abi Waqqas, musuh Allah, dia datang baling batu. Bila nampak daripada kanan kiri orang panah dan orang cuba attack dengan lembing, tak dapat sebab sahabat ni, dia pergi ke tepi sikit, dia ambil batu dan dia lontar daripada atas kepada Nabi SAW. Bila kena muka Nabi SAW, ada riwayat mengatakan Nabi telah jatuh ke belakang dan kena leher Nabi sehingga Nabi SAW telah pengsan. Nabi SAW telah pengsan. Masa itulah berita tersebar kata Nabi SAW telah wafat. So bila bila tersebar berita kata Nabi SAW telah wafat, itulah maka berlaku huru hara, tak tahu nak buat apa. Biasalah kan, kalau ketua perang pun mati pun jadi macam tu, apatah lagi bila berita Rasulullah SAW telah wafat. Maksudnya berlaku satu trauma ke atas semua sahabat. Tiba-tiba mereka dah macam tak tahu nak buat apa. Maksudnya nak perang pun untuk apa? Maksudnya ialah peperangan, kami datang untuk Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat nama Sa'ad kan, bila dia datang, Ibn Rabi' yang Nabi SAW berikan kepada dia bendera Ansar, bendera Muhajirin. Siapa yang pegang? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang pegang bendera Muhajirin. Ansar, Sa'ad bin Rabi'ah, dia pegang. Dia masa tu kata kepada orang lain, kata dah nak buat macam mana? Dia kata Rasulullah SAW dah wafat. Dia kata ini giliran kita pula, kita kena saya nak syahid di jalan Allah. Dia kata demi Allah saya dah bau wangi syurga dah. Dia kata sekarang ni saya pula nak berjihad dan sampai saya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi SAW begitu dalam keadaan Nabi pengsan kan, bila Nabi SAW sedar, bukan setakat itu saja, ada panah pula datang dan panah itu masuk ke pipi Nabi SAW. So kata Nabi SAW berlumuran darah. Bila mereka tarik panah tu keluar, yang tarik siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia yang tarik panah tu dengan gigi dia. Bila mereka dapat tahu Nabi SAW dah parah, Abu Bakar kata kami semua kejar. Di hadis ni Abu Bakar sini meriwayatkan, kata sedang kami kejar, aku melihat seorang melintasi aku, iaitu Abu Ubaidah. Dan dia bila sampai, dia nampak keadaan Nabi SAW, panah dah masuk dalam pipi Nabi SAW. Dia kata kepada Abu Bakar, izinkan aku yang keluarkan panah tu. Kata biarlah aku yang keluarkan. Dia minta izin, maka Abu Bakar benarkan. Dia tarik dengan gigi dia. Maksudnya tarik kan, bagi Nabi tak rasa sakit, sehinggalah gigi satu patah. Lepas tu dia tarik lagi, gigi kedua dia patah, dua gigi depan dia patah dalam peperangan Uhud ni. Tu kata sahabat pun cedera parah. Abdurrahman bin Auf cedera parah sehingga kaki dia tempang. Tempang maksudnya lepas tu jalan pun tak betul dah. Kita sebut tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf. Baca sejarah, baca sirah, bagaimana mereka berjihad untuk membela Nabi SAW. Kaki dia tempang dalam peperangan Uhud. Sahabat-sahabat lain semua cedera parah dalam tu. Sebab tu bila Nabi kembali lepas tu dengan berlumuran darah kan, orang tengok Nabi pun dalam keadaan sedih sebab Talha bin Ubaidillah, Mus'ab bin Umar, Hamzah bin Abdul Muttalib syahid. Bukan sekadar syahid, mereka cincang Hamzah bin Abdul Muttalib. Hindah keluarkan hati dia dan digigit. Begitu penghinaan, begitu sekali mereka buat kepada orang Islam. Mereka cincang. Orang musyrik telah cincang mayat-mayat kan, para syuhada dalam perang Uhud. Sebab tu kata peperangan Uhud ni bukan perang yang biasa. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar nak uji orang mukmin. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pandang kepada gunung Uhud selepas peristiwa ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata ini adalah gunung daripada syurga. Sebab apa? Yang ramai dikebumikan di situ adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gunung Uhud ni adalah gunung syurga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata gunung Uhud adalah gunung Jabalun yuhibbuna wa nahnu nuhibbuh. Kami sayang dia, dia sayang kami. Sebab di sinilah kebumi sahabat-sahabat yang telah syahid dalam peperangan Uhud. Lebih 70 orang, lebih kurang 70 orang para sahabat. Sahabat besar-besar, Mus'ab bin Umair, Hanzalah, dan mereka ni semua telah syahid. Hanzalah radhiyallahu an, dia pun syahid dalam peperangan ini juga. Jadi Mus'ab bin Umair pun yang pertama sekali yang Nabi SAW hantar ke Madinah untuk mengajar orang Madinah, dia pun syahid dalam peperangan ini kan. Bila dia balik, bila isteri dia tanya khabar kan, isteri dapat tahu isteri dia menangis teresak-esak. Sebab apa? Dia tak ada siapa-siapa, miskin. Di peperangan Uhud ni bukan satu peperangan yang maksudnya orang Islam pergi dan mereka tunjuk keberanian mereka dan mereka. Sebab tu kata dalam Islam kemenangan ni bukannya diukur dengan kehidupan, dengan harta rampasan, dengan kemenangan peperangan, tak. Dalam
Islam, syahid itu adalah kemenangan yang paling besar. Mereka yang telah bagi nyawa untuk agama Allah. Sebab itulah Hamzah dapat title apa? Asadullah wa asadur rasulih. Dapat singa Allah dan singa Rasulullah. Dan Hanzalah dapat gelaran Ghasilul Malaikah, yang malaikat telah mandikan, sebab dia baru kahwin. Hari itu dia keluar tak sempat mandi wajib. Jadi bila mereka lepas dah habis, maksudnya gugur tentera Islam ni, begitu teruk sekali mereka pergi cari jenazah-jenazah, nak pergi kenal satu-satu mereka jumpa jenazah Hanzalah kan dalam keadaan ada air menitis kan. Mereka kata, Nabi SAW tanya apa cerita, maka mereka bagi tahu dia baru kahwin. Maka Nabi kata malaikat telah mandikan dia. Dia dapat gelaran Rasulul Malaikah. Kita hanya boleh bayangkan saja apa yang berlaku kan, bukan sebenarnya kita cerita saja bolehlah. Kita kalau sikit luka kat tangan kita pun kita menangis, betul tak? Sedikit kesusahan pun kita tak boleh tahan. Bayangkan Nabi SAW parah. Para sahabat kebanyakan mereka parah dalam peperangan ni. Kebanyakan mereka tak ada seorang pun yang pulang dalam keadaan tak ada luka. Semua luka parah. Tapi mereka perang juga sampai nafas terakhir membela untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi, itulah mereka bangun semangat dan mereka lari ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka terus perang. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya ketentuan adalah sebaliknya, nak ajar orang Islam kata bukan setiap kali dengan membunuh mendapat kejayaan, kadang-kadang terbunuh juga adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut tentang mereka, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sangka mereka yang telah mati di jalan Allah ini sebagai orang yang telah mati, tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah, Allah bagi mereka rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka sedang gembira atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim, dan mereka berikan berita gembira kepada mereka yang belum mati lagi. Kita lah kata Allah khaufun, jangan risau. Allah Subhanahu, tak ada benda yang perlu risau. Kami sedang senang di sini. Itulah kejayaan kita dalam apa keadaan sekalipun. Kita tewas pun sebenarnya orang beriman ni kan. Rabi' bin Amir kan bila bertemu dengan Rustam kan, dia kata dua saja, kalau kami menang kerajaan kamu kami ambil, kalau kami kalah pun syurga menanti kami. So, sebelum peperangan Uhud pun Nabi SAW dah kata dah, siapa yang nak perang untuk dapat apa? Dapat syurga lah. Kita perang ni untuk apa? Untuk syurga. Suatu sahabat mereka, dia kalau perang ni, kalau kita pergi semangat untuk menang saja, tak boleh menang. Mereka pergi untuk semangat untuk syahid. Sebab itulah bila berlaku peperangan antara para sahabat dengan orang yang telah murtad ni, mereka pelik bagaimana sahabat boleh menang sedangkan bilangan mereka kecil. Maka ketua mereka kata, apa masalah ni, macam mana boleh menang? Apa kelebihan sahabat? Mereka kata setiap sahabat ni, ada orang pembesar di kalangan orang kafir kata, para sahabat ni setiap mereka kalau boleh mereka mati dulu, mereka nak mereka mati dulu. Yang kita pula kalau boleh kawan kita yang mati dulu, kan? Kita duduk belakang. Itu yang menyebabkan siapa pun tak boleh kalahkan, tak boleh tewaskan para sahabat. Itu kelebihan mereka. Sebab tu kalau mereka pergi perang hanya saja untuk kata kita sekarang ni kita nak kemenangan, kita tak nak apa-apa kematian, tak nak siapa-siapa syahid, maka tak boleh dapat kemenangan. Tapi kerana mereka pergi untuk syahid, sebab macam Sa'ad bin Rabi' kata kan, dia kata aku dah bau-bau syurga ni. Macam tu juga Mus'ab bin Umair kata. Mus'ab bin Umair ni dia pegang bendera yang tahu kan, mereka potong tangan kanan dia, maka dia telah pegang bendera dengan tangan kiri dia. Mereka potong tangan kiri dia, dia dakap bendera tu sehingga mereka pancung belah dia dua sehingga dia gugur. Dan Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muttalib lah yang telah gugur. Hamzah ni dibunuh oleh Wahsy daripada belakang, dia datang kan, dia serangan daripada belakang. Ni dia sendiri meriwayatkan, dia cerita sendiri apa yang berlaku. Wahsy kata, saya seorang hamba, Tuan saya janji kat saya, kata kalau kau bunuh dia, aku akan merdekakan kau. Jadi untuk atas dasar tu aku pergi. Dia kata mana boleh, dia kata siapa serang Hamzah. Hamzah ni memang seorang yang berani. Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi, seorang berani. Tapi bila dia lontarkan lembing daripada belakang, sedang Hamzah sedang orang lain, bukan daripada depan, daripada belakang, maka Hamzah tak dapat tepi. Dan bila Hamzah syahid, mereka musyrik telah koyak telah cincang, potong telinga, potong hidung
Hamzah radhiyallahu an. Begitu sekali mereka punya kebencian mereka terhadap orang Islam. Tapi di kalangan mereka bukan semua. Sebab tu Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan pun beriman kan. Abu Sufyan kata bila dah habis peperangan Uhud, nanti dia bawa pengumuman, dia kata kami tak minta pun mereka ni buat macam tu. Mereka ni buat bukan atas nasihat kami. Tapi Hindun, isteri dia sendiri yang telah pergi kunyah-kunyah hati Hamzah radhiyallahu anhu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila kamu sedih dalam hidup, kamu rasa susah dalam hidup, maka ingatlah kesusahan aku, ingatlah penderitaan aku, kan, insya-Allah dekat Allah kamu akan rasa ringan penderitaan kamu. Kita ada apa hari ni? Kita perang juga, tapi perang dengan nafsu pun tak boleh nak perang. Panjang lagi cerita, dah pukul 9, insya-Allah minggu depan kita sambung untuk habiskan peperangan Uhud ni, sebab dia ada fasa dia yang seterusnya yang kita kena tahu. Sebab ni baru mula fasa kedua, bagaimana apa yang berlaku selepas tu kan. Walaupun orang Islam kita nampak dalam keadaan kekalahan, tapi yang syahid Allah Subhanahu Wa Taala telah gembira, telah Allah sebut dalam Quran, kata mereka telah berjaya, Allah tengah bagi mereka makan, kamu sedih buat apa untuk mereka. Dan kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam saya sebut sebelum Nabi wafat, seminggu sebelum Nabi wafat, Nabi pergi ke Gunung Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Selepas Nabi doa panjang lebar, itulah doa panjang lebar Nabi yang terakhir. Kemudian Nabi kata kepada wahai para syuhada Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jangan risau, aku akan tunggu kamu semua di Telaga Kausar nanti. Maksudnya Nabi SAW bagi jaminan mereka, kata aku akan tunggu kamu semua di Telaga Kausar. Nabi begitu sayang sebab mereka telah berikan nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ada ketika itu pun di Madinah 1,000 orang saja yang beriman, 1,000 orang lelaki dewasa saja. Dalam tu pun 300 terbukti munafik, yang ada baki 700 orang saja. Itu keseluruhan. Dan dalam itu pun berapa banyak dah syahid. Bayangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapa saudara Nabi Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat besar syahid dalam peperangan ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita sedikit, maksudnya kita pun dapat ganjaran jugalah dengan kita belajar tentang kehidupan mereka kan. Walaupun kita tak dapat ikut, tapi dengan kita, Nabi SAW kata kan, faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum, kata siapa yang sayang mereka kerana sayang mereka, aku akan sayang mereka. Siapa yang sayang para sahabat, kerana kamu sayang sahabat aku, Allah akan sayang kita. Itu kita belajar kehidupan para sahabat. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. InsyaAllah kita akan sambung lagi, insyaAllah.